أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Yang dihormati pengerusi Surau An-Nur Tuan Haji Ramalan bin Mansur dan seluruh jawatan kuasa pengurusan Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2A, yang dimuliakan Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diberikan ruang dan peluang yang terbaik untuk kita bertemu kembali dalam siri kuliah tadabbur Al-Quran yang dibawa khas daripada di page Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2A. Mudah-mudahan kita berada di mana sekalipun, sedang penonton lihat mungkin di surau, di masjid, di rumah maupun dalam kereta dan sebagainya, saya mendoakan agar kita semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Malam ini insya-Allah kita akan berkongsi dalam satu ayat insya-Allah. Yang satu ayat tersebut menggambarkan tentang kisah berkenaan tentang seorang wanita yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Baik, ayat mana tuan-puan? Tuan-tuan yang ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran pada muka surat 561. Muka surat 561 yang terletak pada sebelah kanan, iaitu surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim surah ke-66 mengikut tartibus surah, dan terletak pada akhir juzuk yang ke-28. Kalau tuan-puan, para jamaah sedang penonton sekalian, sering baca ataupun mengamalkan surah Al-Mulk pada setiap malam, pasti tuan-puan perasan pada muka sebelah tu tentang akhir surah Tahrim. Ayat yang mana? Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ayat yang berbunyi, Bada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ayat yang ke-11 dalam surah At-Tahrim, ayat yang saya bacakan tadi yang bermaksud wadaraballahu mathala. Wadaraballahu mathala, kata Allah, dan Allah membuat perumpamaan untuk siapa? Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang telah beriman. Allah berikan satu perumpamaan dalam Al-Quran. Allah datangkan satu kisah, satu cerita khusus untuk lilladzina amanu, khusus kepada hambanya yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Imra'ata Fir'aun. Berkaitan tentang ketika mana isteri Fir'aun.
bercerita, ada satu kisah untuk peringatan pada orang beriman tentang kisah Imra'ata Fir'aun, tentang kisah isteri Fir'aun. Semua kenal Fir'aun. Saya rasa anak-anak kecil pun kenal siapa Fir'aun. Nama je lah, nama. Kalau muka mungkin tak nampak dan sebagainya. Tapi Allah letakkan Al-Quran untuk pedoman untuk orang beriman tentang kisah Imra'ata Fir'aun, isteri kepada Fir'aun. Apa yang berlaku pada isteri Fir'aun ini? Idh qalat, dan apabila ketika isteri Fir'aun tu berkata, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga. Itu permohonan dia. Wa najjini min fir'auna wa amalih. Dan selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya. Jadi kita ada tertanya-tanya. Dia tanya, dia minta satu rumah, bangunkan satu rumah di syurga dan jauhkan dia. Wa najjini, jauhkan, maksudnya pelihara, selamatkan isteri Fir'aun ini daripada suami dia sendiri, di Fir'aun, dan perbuatannya. Dan apa yang berlaku? Wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan selamatkan aku juga, ya Allah, daripada kaum yang zalim. Jadi di sini tuan-puan, para jemaah sekalian, Imra'ata Fir'aun ini, isteri Fir'aun ini meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan 3 permohonan. Satu, agar Allah bangunkan di sisi Allah SWT rumahnya di syurga. Rumahnya, dia minta rumah di syurga. Yang kedua, dia minta selamatkan diri beliau daripada Fir'aun dan juga perbuatannya. Dan yang ketiga, dia mohon selamatkan dirinya daripada kaum yang zalim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita lihat dan kita sedia maklum, dan penonton sedia maklum siapakah Fir'aun. Fir'aun dalam erti kata kita mudah faham, satu manusia yang sangat zalim. Bukan saja zalim biasa-biasa, tapi kaling-kaling zalim. Artinya satu manusia yang mengaku Tuhan. Satu manusia yang mengaku dia hebat dan sebagainya. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dalam surah Az-Zariyat ada diceritakan tuan-puan, bagaimana Fir'aun ini dia mengaku sebagai Tuhan. Ayat yang mana dalam ayat ke-23 dan 24 dalam surah Az-Zariyat juzuk ke-30, ayat yang berbunyi fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Itu ayat dia. Lalu dia Fir'aun menghimpunkan orangnya, fahasyara fanada, dikumpulkan segala kaum-kaum dia, segala rakyat dia, kita lihat siapa Fir'aun ini. Dan apa yang dia kata? Faqala ana rabbukumul a'la. Dan dia pun menyeru pada kaumnya mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Nampak tak tuan-tuan? Betapa bongkaknya, betapa sombongnya Fir'aun ini. Sampaikan dia sanggup mengaku kepada rakyat dia yang dia adalah Rabbukumul A'la, Tuhan yang maha tinggi. Baik tuan-tuan. Jadi di sini berlaku satu kontra kan? Satu percanggahan. Suaminya Fir'aun seorang yang sangat zalim, sangat orang kata ego, sombong semualah. Semua sifat mazmumah tu ada pada Fir'aun. Dan isterinya pula Imra'ata Fir'aun, Allah maklumkan dalam Al-Quran, dia berdoa kepada Allah untuk mohon satu, bangunkan di sisi Allah rumah khusus untuk dia. Di mana? Di syurga. Nanti kita lihat, biasanya tuan-puan kita sedia maklum, orang yang akan masuk syurga ni adalah orang yang beriman. Jadi di sini kita lihat, suaminya Fir'aun seorang raja yang sangat zalim, tetapi isterinya seorang yang beriman, yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran tuan-puan tidak dinyatakan siapakah namanya, tetapi sebut sebagai Imra'ata Fir'aun, isteri kepada Fir'aun. Dan cerita ini tuan-puan, isteri kepada siapa tuan-puan? Dikhabarkan. Kisah Fir'aun ini adalah Fir'aun iaitu Raja Ramses II. Raja Ramses II, kalau mengikut dalam kitab kaum-kaum yang pupus,
dinyatakan Firaun itu asalnya adalah bermaksud istana Raja Mesir. Firaun itu asalnya adalah istana Raja Mesir. Lama kelamaan ia bertukar menjadi gelaran Raja Mesir. Asalnya Firaun tu nama istana tu. Contohlah macam di Negeri Sembilan kan, istana menanti dan sebagainya lah. Maksudnya istana tu ada nama-nama dia. Firaun tu asalnya adalah nama istana yang khusus untuk Raja Mesir. Tapi lama kelamaan, mungkin di segi orang kata apa, panggilan dan sebagainya, dia bertukar. Daripada gelaran untuk istana, bertukar kepada penghuni, artinya Raja Mesir tersebut. Jadi, Firaun yang diceritakan dalam kisah ini, suami kepada perempuan ini adalah Ramses II. Ramses II, iaitu Raja Mesir yang paling lama memerintah Mesir. Raja Mesir yang paling lama memerintah Mesir. Dan apa yang berlaku, Ramses II ini ataupun Firaun ini, dia telah menindas Bani Israel dan menentang dakwah Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Yahya. Artinya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, mereka ini hidup sebelum zaman Nabi Musa lagi. Nanti kisah berkaitan tentang isteri je ni. Okey. Hidup sebelum zaman Nabi Musa lagi dan sampailah seterusnya pada zaman Nabi Musa, Harun dan juga Yahya. Okey, baik tuan-tuan. Dalam Al-Quran dinyatakan imra'at Firaun, isteri kepada Firaun. Dan tak lihat siapakah namanya, tetapi tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi telah bersabda tuan-puan. Sabdaannya hadis dari riwayat daripada Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda yang berbunyi kamalamin ar-rijali katsirun walam yakmul minan nisa'i ghairu Maryam binti Imran wa Asiyata imra'ata Fir'aun wa inna fadla Aisyata 'alan nisa'i kafadlis saridi 'ala sa'iri ta'am. Hadis yang bermaksud, kata Nabi, ramai lelaki yang telah sempurna. Sempurna apa? Sempurna imannya. Kata Nabi, ramai lelaki yang telah sempurna imannya, dan kata Nabi, tidak sempurna iman daripada kebanyakan wanita. Maksudnya, nak jumpa orang lelaki yang beriman ni kasir, kata Nabi, banyak. Artinya, orang lelaki yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul, ikut Al-Quran sebagainya, banyak, kasir, banyak, kata Nabi. Tetapi kata Nabi, walam yakmul, dan tidak sempurna ataupun tidak kedapatan ataupun tidak ramai di kalangan wanita itu yang beriman, kata Nabi, tak sempurna, ghairu, kecuali, kata Nabi, siapa dia? Yang pertama, Maryam binti Imran. Yang pertama, Maryam binti Imran. Yang saya dah kongsikan dengan tuan-puan para jemaah sekalian sedang penonton. Tak silap saya pada kisah yang ataupun pada siri yang keempat rasanya kot. Empat ke ataupun yang ketiga macam itulah saya dah kongsi dengan tuan-puan. Yang keempat berkaitan tentang Maryam binti Imran. Okey. Maksudnya ini wanita yang tak sempurna keimanannya. Okey. Yang kedua, kata Nabi, wa Asiyah imra'at Fir'aun, dan Asiyah, iaitu isteri Fir'aun. Artinya dalam hadis Nabi ini, Nabi dengan jelas dan terang menyebut nama isteri Fir'aun ni adalah Asiyah. Tapi dalam Al-Quran disebut imra'at Fir'aun. Kenapa dalam Al-Quran disebut imra'at Fir'aun saja? Dalam hadis disebut Asiyah. Kita terangkan kenapa. Baik. Dan sama hadis tersebut, dan sesungguhnya kata Nabi, kelebihan Aisyah radhiyallahu anha daripada orang-orang perempuan seperti kelebihan as-sarid daripada semua makanan. Okey, ni riwayat Muslim. Okey, baik. Fokus kita pada nama tadi. Nama tadi. Dalam Al-Quran hanya dinyatakan imra'at Fir'aun. Tapi dalam hadis disebut sebagai Asiyah. Artinya kita tahu rupanya nama isteri Fir'aun ni adalah Asiyah. Dan kenapa dalam Al-Quran tidak dinyatakan namanya? Tuan-tuan refer balik dalam kuliah saya, kuliah online pada siri yang pertama, berkaitan tentang cerita dua orang anak Adam. Kan?
Dalam Al-Quran juga tidak dinyatakan siapakah namanya. Apa pengertian kita, tuan-puan? Artinya, kata para alim ulama', kata para mufassirin, sekiranya dalam Al-Quran, dalam Allah datangkan satu kisah, Allah datangkan satu perumpamaan, dan tidak dinyatakan nama watak tersebut. Watak tu ada, tapi siapa namanya tak dinyatakan. Artinya, tuan-puan, perkara tersebut akan berlaku sampailah ke hari kiamat. Artinya, tuan-puan, tentang kisah isteri Fir'aun ini, zaman sekarang pun ada berlaku, tuan-puan. Berlaku macam mana? Mungkin suaminya jahat. Mungkin suaminya agak ganas, bengis dan sebagainya. Tetapi, ataupun suaminya zalim. Tetapi isterinya baik. Isterinya penyabar. Isterinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang ini, mungkin ada suaminya yang tak solat. Suaminya tak pandai baca Quran. Tetapi isteri dia, Masya Allah, Tabarakallah, bangun malam, tuan-puan. Solat tahajud, baca Quran, zikir dan sebagainya. Artinya, tuan-puan, bila mana dalam Al-Quran, Allah datangkan satu perumpamaan, satu cerita, tidak disebutkan nama dengan jelas watak tersebut. Artinya, cerita tersebut ataupun peristiwa tersebut, situasi tersebut akan berlaku sampai ke hari kiamat. Tapi kalau sebut nama, contoh macam Maryam binti Imran, wanita yang suci, wanita yang bersih, yang boleh mengandung dan melahirkan anak tanpa disentuh oleh seorang lelaki pun, zaman sekarang tak berlaku, tuan-puan, sebab disebut nama Maryam. Cerita nama Maryam tu disebut. Tapi kalau saya kata kalau dalam Al-Quran diceritakan tentang seorang wanita yang boleh mengandung dan sebagainya, nama tak disebutkan siapa dia. Mungkin barangkali hari ini ramai perempuan yang mengandung tanpa disentuh oleh lelaki. Mungkin begitu. Wallahualam, tuan-puan. Itu sebab dalam Al-Quran tak sebutkan nama ni siapa. Tapi dalam hadis Nabi ada, namanya Asyah. Mari kita lihat siapakah Asyah ini, tuan-puan. Nama penuh isteri Firaun ini ialah Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim. Ini kalau kata kita rujuk dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, iaitu karangan Imam Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quranul Azim, tafsir Quranul Azim diterangkan nama Asyah, nama isterinya adalah Asyah binti Muzahim. Itu juga dari Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tadi Ibnu Katsir, tafsir Quran Azim, itu juga dalam Ibnu Qurtubi juga mengatakan bahawa nama penuh Asyah ini adalah Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim. Muzahim bin Abid bin Ar-Rayyan bin Al-Walid. Walid. Okey. Datuk ni ataupun moyangnya Ar-Rayyan ini ialah Raja Mesir juga. Raja Mesir yang hidup pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya, tuan-puan, Asyah ni juga keturunan raja lah. Biasalah, tuan-puan. Bila mana keturunan yang istana ni, raja ni jangan kahwin dengan orang. Raja kadang-kadang dia jugalah jarang kahwin dengan orang, kebanyakan kadang-kadang kan. Okey. Sampailah sekarang, tuan-puan. Datuk kepada Asyah ni Ar-Rayyan merupakan Raja Mesir juga pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dan datuknya telah memeluk agama Islam di tangan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Asyah juga terpias pun dapat juga berpegang kepada ataupun mengikut agama yang ditinggalkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya dia seorang wanita yang sangat baik. Cuma, tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, bukan nak kata dia menerima nasib yang malang. Bukan nak kata dia menerima nasib yang tak baik sebab berkahwin dengan seorang raja yang zalim. Dia pun tak tahu, tuan-puan, pada peringkat awal. Mungkin Fir'aun tu baik dan sebagainya, atau mungkin jodoh perkahwinan keluarga. Tapi dalam kisah mana saya lupa, tuan-puan. Dalam sebuah tafsir dia ceritakan bahawa perkahwinan di antara Fir'aun, Ramses II ini, dengan Asyah ini adalah atas percaturan keluarga. Maklumlah, tuan-puan, bila keturunan ataupun kerabat-kerabat raja ini, dia akan mencari kaum-kaum di kalangan mereka juga, ataupun kerabat yang sekufu dengan mereka. Jadi dalam kisah ni juga dikhabarkan
Asia seorang wanita yang sangat baik, yang sangat pemalu, sopan, santun dan sebagainya, tetapi asbab percaturan ataupun perbincangan di antara keluarga mereka, Asia disatukan dengan Ramses II tadi. Al-Quran sebut sebagai Fir'aun. Okey, baik. Berkaitan tentang isteri tadi tuan-tuan, itu berkaitan juga dengan kisah Fir'aun tadi. Itu isinya lah. Dan kita sedia maklum bahawa tuan-puan, Ramses II ataupun Fir'aun ini seorang raja yang sangat zalim. Bahkan dia berusaha keras untuk menjaga kekuasaan dan juga kerajaannya daripada setiap ancaman. Sampailah tuan-puan ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, dinyatakan tuan-puan dalam tafsir Ibn Katsir, diceritakan bahawa pada suatu malam, Fir'aun bermimpi. Dia melihat api yang bergerak daripada Baitul Maqdis sampailah ke bumi Mesir. Artinya api datang daripada Baitul Maqdis, datang berarak, datang macam mungkin seperti tahi bintang itulah tuan-puan, boleh bayangkan begitu. Api datang dari Baitul Maqdis, datang pergi ke negeri Mesir dan dia membakar seluruh bangsa Mesir tersebut. Bangsa yang disebut sebagai bangsa Qibti. Bangsa Qibti. Okey. Maksudnya semua bangsa dia terbakar habis. Kecuali Bani Israel, tuan-puan. Kecuali Bani Israel. Bani Israel ini satu kaum yang tinggal di Mesir, yang merupakan peninggalan ataupun keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Fir'aun tadi daripada keturunan bangsa Qibti. Tapi Bani Israel daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Artinya tuan-puan, bila mana itu ada kisah berlakulah di situ. Bila mana api tadi sampai ke Mesir dan dia membakar seluruh kaum Qibti tadi. Yang anehnya tuan-puan, yang peliknya, kaum Bani Israel ada juga dekat situ, tetapi tidak tidak terbakarlah, tak terbakar. Peliklah, maksudnya mungkin dia berada di satu kawasan, tapi api tu datang dia sambar kaum dia, kaum Qibti. Bani Israel ni tak sambar pun. Sebab tu yang dia rasa dia balas dendam tu tuan-puan. Padahal tu mimpi, mungkin alamat dan sebagainya. Lalu tuan-puan, besok paginya Fir'aun dia kumpulkan seluruh ahli nujum. Artinya memang ahli nujum ni adalah tuan-puan. Tu sebab kita lihat bagaimana Piramli dia applykan benda ni, ataupun dia ambil iktibar cerita ni dan dia buat cerita nujum 4 belalang. Mungkin begitulah tuan-puan. Dan apa yang berlaku tuan-puan, dia kumpulkan seluruh ahli nujum dan seluruh ahli sihir di kerajaan dia, dan dia tanyakan pada pendapat masing-masing berkenaan tentang mimpi dia. Maksudnya mentakwilkan mimpi dia tadi. Lalu mereka menjawab, mereka buat kesimpulan, menjawab hampir sama semua. Mengatakan bahawa, wahai raja, dia kata, itu berkaitan tentang alamat, mengatakan bahawa akan lahir seorang lelaki. Akan lahir seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang bakal menghancurkan kerajaan kamu. Yang bakal menghancurkan keadaan Tuhan, dia kata. Maksudnya bila dengar macam tu tuan-puan, dia pun terkejut lah. Dia kata habislah ni. Itu petanda dia betul ke? Betul. Maksudnya mimpi daripada api tadi, artinya api tu ada seorang budak yang lahir daripada kaum Bani Israel dan dia memusnahkan kerajaan Fir'aun. Dia musnahkan habis semua kerajaan Fir'aun. Jadi bila dia dengar macam itu tuan-puan, dia pun buat arahan lah. Dia raja. Lagi bertambah dia zalim lah. Lagi bertambah dia tak puas hati pada Bani Israel. Dia kata apa? Dia kata, setiap bayi lelaki daripada keturunan Bani Israel mesti dibunuh. Bayi lelaki yang lahir, dia kata start daripada hari ini, bunuh. Sebab cerita tadi dia kata akan timbul. Jadi ahli nujum dia beritahu akan lahir. Artinya bayi yang lahir pada hari ini, dia kata, dan seterusnya bayi lelaki mesti dibunuh. Tuan-tuan, agak-agak tuan-puan, ramai tak bayi yang dibunuh? Ramai kan? Allahu Akbar tuan-puan. Dalam riwayat menyatakan bahawa tuan-puan, bayi lelaki yang dibunuh oleh Fir'aun dan juga konco-konconya ataupun tentera-tenteranya lebih 90,000 tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah tuan-puan.
90,000 bayi lelaki yang dikorbankan, ataupun yang menjadi korban kepada mangsa, kepada tangan Firaun tadi. Ya. Kecuali Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir pada ketika perintah itu dah keluar dah. Perintah Firaun dah keluar suruh bunuh lelaki. Selang beberapa hari itu Nabi Musa lahir lah perempuan. Digambarkan tuan-puan lebih 90,000 bayi yang dibunuh. Jadi tuan-puan, berkaitan tentang Nabi Musa ini diselamatkan, tuan-puan boleh lihat dalam suratul Qasas. Boleh buka dalam suratul Qasas dalam ayat okey. Cerita ni sebut dalam kisah Nabi Musa dalam suratul Qasas, tuan-tuan. Dalam ayat keempat kata Allah, pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi Mesir dengan melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Dia menindas sepuak antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia daripada golongan yang membuat kerosakan. Sebut dalam Quran, innahu kana minal mufsidin. Artinya tuan-puan, usaha Firaun ini tuan-puan, yang melakukan pembunuhan tersebut bertepatan dengan tahun lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Tapi tuan-puan, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, tuan-puan, telah menyelamatkan akan baginda Nabi Musa alaihissalam daripada dibunuh. Bagaimana ceritanya, tuan-puan? Ketika Nabi Musa dilahirkan, tuan-puan, dikhabarkan dalam riwayat menyatakan bahawa bila mana lahir sahaja nampak bayi lelaki tu. Jadi ibunya mula-mula cemas. Anak lelaki ni. Dan dia mendapat maklumat memang kena bunuh. Tapi dia sayang pada anak beliau, nampak cantik, muka manis dan sebagainya. Lalu tuan-puan, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunya. Siapa ibu Nabi Musa? Iaitu Lukha binti Hanin bin Lawi bin Yaqub. Artinya di keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Adapun bapaknya adalah bernama Imran bin Qahit. Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bayi tuan-puan, kalau kita tak sampai hati kan. Jadi bila mana dilahirkan anak lelaki tu secara secara diam, orang tak tahu pun. Kalau dikhabarkan tahu dari Firaun dan juga kaum-kaumnya, pasti dia akan dibunuh. Lalu bila mana lahir di Nabi Musa AS, tuan-puan, Allah mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa supaya menjaga baby tersebut dengan baik dan menyusukannya. Dalam tafsir dinyatakan bahawa ibu Nabi Musa sempat menyusukan anaknya sekitar 3 ke 4 bulan, begitulah lebih kurang. 3 ke 4 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ibunya supaya meletakkan baginda dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Boleh lihat cerita ni dalam tafsir Al-Munir karangan Syekh Wabah Zuhaili, cerita ni. Ayatnya daripada ayat suatu Qasas ayat ke-7, tuan-puan, ayat yang berbunyi, bada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami ilhamkan, kata Allah, kepada ibu Musa, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Susukanlah dia, kata Allah, an ardi, susukanlah dia. Fa idza khifti alaihi fa'alqi. Dan pada waktu itu jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya daripada angkara Firaun, wala takhafi, kata Allah, wala tahzani. Maka dia kata, letak fa'alqi fil yam, letakkanlah yang Nabi Musa itu ke dalam peti dan lepaskanlah ke laut, dan jangan engkau berasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Inna raduhu ilaik
wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kata Allah, kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya jadi salah seorang daripada rasul-rasul kami, kata Allah. Artinya tuan-puan, mak kepada Nabi Musa ni dia tahu anak ni bakal seorang rasul. Dan tu sebab dia redha tuan-puan. Dia redha bila mana Allah ilhamkan kepada mak Nabi Musa untuk lepas 4 bulan disusukan tu, dihanyut letak dalam peti dan dihanyutkan. Allah kata apa? Wala takhafi wala tahzani. Jangan bimbang, jangan takut, kata Allah. Inna radu ilaik. Aku akan kembalikan anak ini kepada kamu. Dia yakin tuan-puan. Walaupun kita fikir, mungkin boleh fikir tuan-puan, maklumlah letak kat sungai Nil, kan? Letak dalam peti, mungkin boleh peti tu pecah, mungkin barangkali. Ataupun mungkin peti tu terbalik ke, anak tu lemah dan sebagainya. Tetapi Allah sebut, wala takhafi wala tahzani. Artinya tuan-puan, ibu Nabi Musa juga seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin kepada Allah. Bila sebut macam tu, dia yakinlah. Dan letakkan dalam peti dan dihanyutkan tuan-puan. Dan istana Firaun ni tuan-puan, di tengah-tengah tu mengalirnya sungai Nil. Artinya dia buat istana tu mungkin macam kalau tuan-puan pergi ke mana ya, pergi ke Avani Resort ke Avani Gold Coast kan, di Bagan Lalang tu kan, dia punya chalet tu kan nampak laut bawah. Jadi macam tu lebih kurang tuan-puan. Mungkin agaknya istana Firaun pun Sungai Nil tu mengalir kat dalam dia. Macam ni tuan-puan. Macam tuan-puan pergi ke shopping complex The Mines kan. The Mines kat Sedang tu. Kan dalam tu ada laluan tasik tu. Macam tu lah lebih kurang. Sebab itu tuan-puan ditakdirkan Allah. Bila mana Nabi Musa ini dihanyutkan dalam peti tu. Dan dia masuk ke dalam istana Firaun tadi. Masuk dalam istana Firaun tu tuan-puan. Masuk ke dalam istana tu. Ketika itu Imra'atu Fir'aun, Asiyah tadi tu sedang bermain air, sedang beradahat dengan dayang-dayang dia dan sebagainya. Tuan-tuan lihat cerita Piramli kan? Tentang kisah raja-raja lama-lama ni. Kan dalam tu ada taman. Dan taman pun adanya tasik kan? Macam jumpa belalang lah tuan-puan. Kan jumpa belalang kan? Bila mana anak raja tu konon-konon ni sakit. Dan ubat kata Piramli, ubatnya adalah kena ambil angin malam. Kan mereka keluar tu, kan ada jabatan, tasik sebagainya kan. Tu istana macam tu lah lebih kurang tuan-tuan. Lebih kurang bayangkan macam tu lah lebih kurang. Bila mana peti tu masuk dalam istana tu, dayang Asyah ni nampak. Dia kata, ada peti lah masuk, apa tu ah? Lalu dia pun ambil. Dia ambil peti tu, dia kata, wahai panggil permaisuri. Wahai permaisuri, ni ada peti ni kami jumpa tadi. Dia pun buka. Bila dia buka peti tu tuan-puan, Masya Allah, tabarakallah tuan-puan. Pandangan pertama Asyah kepada baby tersebut, ya Allah, comelnya budak ni. Comel sungguh. Maklumlah Nabi Musa tuan-puan. Kan? Jadi cantik. Tadi dia pandang tu, dia tertarik. Dan dia rasa, handsome budak ni, comel budak ni. Lalu dia rasa nak bela. Tapi dayang dia beritahu, wahai permaisuri, bukankah tuanku bagi tahu anak lelaki akan dibunuh? Jadi apa yang berlaku? Syekh kata tak apa, tenang. Biar aku pujuk dia. Tuan-puan. Jadi inilah tuan-puan. Kita lihat bagaimana Asyah seorang wanita yang sangat baik, yang sangat dihormati dan sopan santun. Dia menggunakan elemen keibuannya. Dia menggunakan dakwah dia di situ untuk memujuk Firaun. Walaupun Firaun tu zalim, tegas dan sebagainya, tapi bila mana isteri itu pujuk, rayu, dia lemah lah tuan-puan. Apa pujukannya tuan-puan? Pujukannya dia menyatakan kepada Firaun tuan-puan, berkenaan tentang anak tersebut untuk dipelihara. Dia menggunakan elemen, dia kata elemen emosi. Sebab tu tuan-puan, bila kita bercakap dengan seorang guna emosi, dia kata apa? Abang, saya ambil dengan cerita, dah Quran ada cerita benda tu. Dia kata, abang, ada baby lelaki ni, dia kata. Jadi boleh tak saya nak jaga baby lelaki ni? Dia kata, kena bunuh, dia kata. Tak boleh lah bang, dia kata. Baby lelaki ni kita peliharaan kita bang, dia kata. Kalau kita jaga, mungkin dia akan jadi baik. Kalau kat luar sana, mungkin dia akan tentang abang dan sebagainya. Tapi
Ini bayi lelaki ni saya yang jaga dengan baik bang. Saya jaga dengan sungguh-sungguh. Abang pun depan mata dan sebagainya. Nampak lihat baby ni besar dan sebagainya. Mungkin dia akan jadi rezeki kita bang. Zuriat kita. Mungkin mana satu hari nanti, dia pula yang akan mempertahankan abang dekat macam tu. Jadi suami dia pun kata, bolehlah tak masalah lah. Kau jaga kau bela lah. Kau bela lah, kata suami kepada Firaun tadi kan. Jadi tuan-puan, saya pendekkan cerita. Bila mana dia ambil Nabi Musa itu tuan-puan, yang sedih ni tuan-puan, Asiah tak dapat nak menyusukan. Dia tak dapat nak menyusukan baby. Baru 4 bulan tuan-puan, tak dapat nak menyusukan. Dalam kisah dia katakan nak bagi bubur nasi pun tak nak. Lalu apa yang berlaku? Dia pergi kat dayang ni pun, dayang pun tak boleh juga. Lalu dayang ni bawa ke pasar tuan-puan. Dan ceritakan di pasar supaya mencari siapa yang boleh menyusukan Nabi Musa AS tadi. Siapa yang boleh menyusukan Nabi Musa. Lalu ditawarkanlah tuan-puan, dekat pasar, tanya siapa boleh menyusukan Nabi Musa. Bukan dilelong tak, tapi menyusukan Nabi Musa. Lalu kakak Nabi Musa AS dia angkat tangan. Dia kata, mak saya boleh susukan dia. Kakak dia tahu yang tu Nabi Musa. Kakak dia tahu. Sebab kenal kan baby, anak adik-adik dia macam mana. Dia kata, mak saya boleh. Mak kamu di mana? Mak saya di rumah. Mak saya di rumah, boleh. Lalu dayang-dayang tadi ikut kakak Nabi Musa ni balik ke rumah. Dan bila sampai ke tangan mak Nabi Musa terkejut. Kata, ni anak aku. Sebab kata Allah, inna raddu ilaik. Artinya Allah sebut dalam Quran, kata, sesungguhnya aku akan kembalikan dia. Radduhu ilaik. Aku kembalikan dia. Artinya, barulah bila sampai ke Nabi Musa tu, maknya ambil dan dia nyusukan Nabi Musa sampai kenyang. Cuma dia tak beritahu, ini anak saya tak beritahu. Dah sampai kenyang tu, diserahkan balik kepada dayang. Dayang pun balik ke istana dan dia ceritakan kisah tu kepada Asiah tadi. Sampai Asiah pun kata, kalau macam tu, dia kata, bawa aku jumpa dia. Jumpa dia. Asiah pun datang pergi jumpa kepada mak Nabi Musa dan dia pelawa mak Nabi Musa untuk tinggal di istana sebagai pengasuh untuk menjaga baby tersebut. Sebab dia kata, kami semua cuba tak nak, tapi dia nak susu kamu, datang. Padahal tu mak dia sendiri pun, mak Nabi Musa, memanglah dia nak kan. Sampai ke istana, tapi syarat daripada mak Nabi Musa, dia kata apa? Aku tak nak pergi seorang. Kalau nak aku tinggal di istana, kata mak Nabi Musa, aku nak bawa suami dan juga anak-anak aku juga tinggal kat sana. Lalu Asiah pun di-calling suami dia, Firaun. Jadi calling, dia kata, boleh Dayan. Duduklah, sebab dia gunakan elemen anak kan, baby kan. Lalu mak dan juga keluarga Nabi Musa tinggal di istana bersama dengan Nabi Musa AS. Cantik pada Allah SWT, tuan-puan. Cantik sangat-sangat, tuan-puan. Sebab itulah, tuan-puan, bila mana kita ni berlaku, tuan-puan, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, tuan-puan. Dia berlaku itu, dia membesar di istana Firaun. Tuan-puan, saya terpaksa stopkan kuliah ini pada sekarang, tuan-puan. Sebab apa? Arahan Negeri Sembilan kan, kena berhenti sebelum azan isyak berkumandang. Jadi kisah ni tak habis, tuan-puan. Jadi saya akan sambung kisah ni nanti secara live di Surau An-Nur pada 20 hari bulan nanti, pada hari Isnin. Jadi para jemaah sekalian, para penonton yang duk syok nak dengar cerita ni, pastikan buka balik pada hari Isnin nanti, tuan-puan, untuk sambung kisah Asiah binti Firaun. Tak habis cerita ni, tuan-puan. Baru kisah masuk bila mana dia Nabi Musa jaga dia tu. Nabi Musa jaga dia pula bila mana dia pelihara Nabi Musa ketika kecil. Dan Nabi Musa dikembalikan kepada maknya untuk disusukan. Tentang kisah Asiah tak cerita lagi tu. Sebab ada kisah dia dengan suami dia macam mana. Jadi, tuan-puan, tak maaf pada sidang pendengar sekalian, sidang penonton sekalian, saya kena berhenti ikut arahan SOP daripada Negeri Sembilan, walaupun live, walaupun ni online, tapi saya kena meraihkan juga, tuan-puan. Meraihkan waktu isyak berkumandang. Jadi sekarang dah masuk waktu isyak. Jadi kita stop pada ni, boleh, tuan-puan ya? Stop sekarang. Dan saya akan sambungkan kisah ini nanti pada hari Isnin 20 hari bulan 7. Yang insya-Allah pada jemaah ataupun pada Korea Surau An-Nur boleh datang ramai ke surau untuk dengar live tentang cerita ini. Yang jauh tak dapat datang, tak apa. Buka page Surau An-Nur sama-sama untuk kita berkongsi tentang kisah Imra'at Fir'aun, isteri kepada Fir'aun.
isteri kepada seorang raja yang sangat zalim, yang sangat dahsyat, yang takabur segala-galanya. Tetapi isterinya ini Allah gambarkan dalam Al-Quran seorang wanita yang sangat mulia. Bahkan sabdaan Nabi juga menggambarkan tuan-puan, isteri Fir'aun seorang wanita yang sangat sempurna imannya. Bahkan di syurga dah ada rumah yang khusus untuk isteri Fir'aun tadi. Jadi tuan-tuan, para muslimin, para jemaah sekalian, sampai sini saja perkongsian kita pada malam ini. Kita jumpa lagi pada hari Isnin nanti insya-Allah. Untuk kita habiskan tentang cerita Asiyah binti Fir'aun ini. Kita jumpa lagi insya-Allah tuan-puan. Jadi kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.